Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Suratul Anbiya, surah yang ke-21, juzuk yang ke-17. Perbincangan kita pada kali ini bermula ayat 30. Bermula ayat 30, kita akan pergi kepada beberapa ayat setakat mana yang sempat dengan masa yang kita ada, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita mula dengan baca beberapa ayat. Kemudian kita pergi kepada huraian dan penjelasannya. Ayat 30, bagi jemaah yang pegang tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 670. 670. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Ayat ini menjelaskan kepada kita beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita di dalam ayat ini. Ini menunjukkan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla supaya kita hamba-hamba Allah ini berfikir sentiasa bahawa Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa, kita tidak dibenarkan berfikir tentang zat Allah, namun kita kena berfikir tentang makhluk Allah yang diciptakan, termasuklah kita fikir tentang kita sendiri, yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 30.
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum. Asalnya bercantum. Dia panggil macam seketul gitu ya. Dia panggil musammatah. La tumtiru. Langit tak boleh turun hujan. Wal ardu musammatah la tumbit. Bumi pun tak ada tumbuhan. Tak gitu. Kemudian dipecahkan langit, maka turun hujan. Dipecahkan bumi, keluarnya tumbuhan. Allahu Akbar. Bagaimana cerita ataupun teori ini disebut? Tuan-tuan para jemaah sekalian, kita tengok nota di bawah. Nota 956. Dalam ayat ini, ayat yang kita baca ni, ayat 30 ni. Dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengemukakan kejadian alam langit dan bumi sebagai satu dalil yang membuktikan wujudnya Allah Azza wa Jalla yang mencipta. Mana besar langit, besarnya bumi, besarnya alam cakrawala yang berada di atas yang besar-besar. Dia tak jadi sendiri, dia ada pencipta dia yang maha agung. Kalaulah semuanya itu dikaji dengan rapi dan dengan akal yang siuman, serta hati yang jujur, tentulah tidak akan ada sesiapa pun yang menafikan wujudnya Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dia kata, Allah Ta'ala seringkali menyebut dalam ayat ini, disebut dalam beberapa ayat, ulil albab, la'allahum yatafakkarun. Allah nak orang yang berfikir, orang yang ada pemikiran, dia kena fikir. Tak boleh pakai tengok begitu ya. Tengok nota lagi. Panjang nota kita sekali ini. Dalam ayat ini ditegaskan bahawa alam langit yang ada di atas kita meliputi segala cakrawala, matahari, bulan dan bintang yang tidak terhitung banyaknya, dan juga alam bumi kita ini, semuanya itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Kemudian dipisah-pisahkannya, lalu masing-masing beredar di angkasa lepas, seperti keadaan yang wujud yang ada pada hari ini. Hakikat ini telah menjadi satu kenyataan setelah manusia mencapai kemajuan dalam ilmu sains dan ilmu falak secara khususnya. Dalam kitab tafsir, contohnya Al-Munir, dia sebut Nazariyatus Sadim. Nazariyatus Sadim, ataupun dia panggil nebula teori. Dan masyhur juga di kalangan kita ni disebut dengan nama teori Big Bang. Wallahu alam. Yang pentingnya Allah Ta'ala sebut begini, para pengkaji mengkaji, kita mengatakan bagi kita orang mukmin, semua itu menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada keagungan pencipta Al-Khaliq Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaji banyak mana pun, kalau tak pergi kepada keimanan kepada Allah, kita kajian, orang panggil kajian yang mati, yang tidak memberi faedah kepada kita. Baik, itu satu dari sudut alam yang atas dan alam yang bawah besarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita sumber kehidupan manusia datang dari mana. Tengok ayat. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup.
Benda yang hidup ni, ngongak-ngongak duk berjalan atas dunia ni, semuanya mari daripada air. Termasuklah makhluk lain daripada manusia. Hayawan, mari daripada air. Tumbuh-tumbuhan juga daripada air. Kita kata, Masya Allah, Allah Ta'ala sebut ini, وَجَعَلْنَا kami jadi daripada air segala sesuatu. Tengok nota sekali lagi. Yakni adanya tiap-tiap benda yang hidup, seperti manusia, hayawan, dan tumbuh-tumbuhan adalah berpunca dan berhajat kepada air. Kita manusia ni disebut berapa sukatan satu hari kena minum 8 gelas ke macam mana dah. Orang ajar kepada kita waktu puasa, buka puasa, lepas maghrib, lepas tarawih. Jadi nak cukup dia punya sukatan. Dan asal kejadian manusia itu mari daripada air. Allahu Akbar. Afala yu'minun. Maka Allah SWT minta supaya manusia yang menggunakan nikmat-nikmat yang ada ini supaya beriman. Supaya beriman, maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Kenapa tak mahu beriman? Kamu sudah tengok tanda-tanda, kan? Sudah tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, tapi tak mahu juga beriman. Kita kata ini satu kerugian yang sangat nyata. Ini satu kerugian yang sangat nyata. Allahu Akbar. Kita kata nasib lah, nak kata macam mana kan? Ada riwayat daripada Ibnu Abbas sendiri mengatakan bahawa kanatis sama'u ratqan la tumtiru wa kanatil ardu ratqan la tumbitu fa fataqna hadhihi bil matari wa hadhihi bin nabat. Ada juga kata pecah tadi, dia ni turun hujan, yang ni naik tumbuh-tumbuhan. Maka ada juga yang menyebut tentang asalnya bercantum kemudian dipecahkan. Kita kata wallahu alam. Yang kita nak di sini bukan semata-mata teori. Yang kita naknya beriman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap benda tu ada mari daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian semua perkara yang hidup ni mari daripada air. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah meluahkan perasaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Qultu ya Rasulullah." Allah, dengar ni tuan-tuan. Betapa mulianya para sahabat duduk dengan Nabi. "Ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini." Ya Rasulullah, bila saya dapat tengok Rasulullah, tenang hati saya. Mata saya pun jadi orang panggil sejuk, mata memandang. Fa ambi'ni an kulli syai'. Ceritalah kepada saya tentang apa saja. Kulli syai', semua benda cerita kepada saya. Maka Nabi SAW bagi satu kata-kata yang pendek. Kullu syai'in khuliqa mimma. Nabi kata Abu Hurairah, semua benda tu mari daripada air. Mari daripada air. Menarik juga ni, mari daripada air. Sedangkan kita juga ada belajar, ini menariklah dia punya perbahasan yang menarik kan. Kita juga belajar malaikat tu daripada nur. Iblis daripada api, bukan daripada air. Bagaimana kita nak huraikan? Masya Allah. Ini para ulama Islam ni dia tak akan tinggal perbahasan-perbahasan seperti ini. Walaupun nampak simple, tapi kalau orang tanya, tak apa nak jawab juga kita kan. Macam mana kita kata semua mari daripada air? Sedangkan malaikat daripada nur dan iblis daripada api. Maka jawabnya asal nak keluar cahaya itu dan juga api itu asalnya mari daripada air. Wallahu alam, itu yang disebut oleh para ulama tafsir. Ini kita kena kajilah. Sebab tu hari ni pengkaji mengatakan dalam air nu dasar laut nu ada api. Itulah kuasa Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-31. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ
وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Ini di antara tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla lagi. Mana tanda yang pertama tadi, bumi asalnya bercantum dipecahkan. Satu. Kemudian tanda kekuasaan Allah Ta'ala, air menjadi sumber kepada kehidupan makhluk-makhluk yang lain atas dunia ini. Itu dua. Yang ketiga, waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Tanda ini yang ketiga, tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kami telah menjadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya. Allah kata, aku jadikan jibal sabita, bukit-bukit itu sebagai pasak. Macam kita buat bangunan hari inilah ada piling kan, maknanya supaya tidak bergoyang bumi ini diletak. Li'alla tattaribal ardu bihim, supaya bumi itu tidak bergoncang, tidak bergoyang. Supaya bumi itu tidak menggegar mereka. Allahu Akbar. Itu yang ketiga. Yang keempat, وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan kami jadikan padanya celah-celah. Celah-celah gunung tu ada lorong-lorong orang lalu sebagai jalan-jalan lalu lalang, supaya mereka dapat sampai kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani. Orang nak pergi bukit tinggi, kalau tak ada lorong celah tu macam mana pengembara nak lalu? Nak naik bukit? Ya Rabbi. Orang nak naik sebuah-sebuah bukit yang ada atas dunia ni pun berapa lama dia punya latihan. Nak naik gunung Everest ke gunung Stone ke apa benda, bukannya boleh naik main-main. Kalau sakit lutut macam kita, jangan duduk mikir nak naik bukit dah. Kan? Orang yang sehat-sehat pun bukan semua orang mampu naik. Maka itu gambaran kuasa Allah Ta'ala. Tuhan kata, aku buat gunung, di celahnya lorong laluan. Dan juga tempat orang tinggal. Allahu Akbar. Jadi lorong-lorong jalan-jalan la'allahum yahtadun, supaya mereka mendapat pedoman bagaimana mereka nak berjalan, mengembara. Dan dia tahu di sini, tempat ini, negeri ini, semuanya menjadi tanda. Yang kelima, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal. Tak pernah lagi kita dengar sejarah langit runtuh. Kenapa orang tu mati? Runtuh langit. Ada. Kalau runtuh bangunan ada. Runtuh atap bangunan ada. Runtuh. Tapi langit runtuh belum ada. Itu kuasa Allah Ta'ala. Namun begitu, walaupun tanda-tanda ini sudah kuat, langit itu mahfuz, terjaga daripada runtuh, dan terkawal daripada syaitan. Asalnya, syaitan ini dia naik, pergi mengintai-intai apa yang dicakap oleh malaikat di langit, untuk dibawa turun kepada ahli-ahli nujum, ahli-ahli tilik ni. Dia bagi maklumat, kemudian mereka buat ulasan, analisa, orang pun percaya. Maka akhir sekali langit juga telah dikawal oleh para malaikat, tak boleh naik lagi, syaitan-syaitan tak boleh naik. Mahfuzan bin nujum minasyayatin. Ni naik kena panah. Dengan syihab ni apa panggil? Taib bintang. Komet. Macam-macam lah. Yang pentingnya dia dikawal. Tapi apa boleh buat, walaupun mereka tengok, wahum an ayatiha mu'ridun. Allah, rugi ya Allah Tuhan. Tanda-tanda sudah besar, sedang mereka yang kafir itu berpaling, tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Nasiblah. Bukan salah ibu mengandung, salah dia sendiri, tidak menggunakan akal fikirannya untuk berfikir tentang keesaan Allah, tak berfikir tentang kuasa Allah Ta'ala, tidak berfikir tentang hikmat apa yang Allah ciptakan, maka kita rugilah duduk atas dunia ini, menghabiskan masa, kata orang Melayu, menghabiskan beras je.
Orang Arab pun sekarang ni kuat juga makan beras kan. Dulu kalau arak ni kita kaitkan sinonimkan dengan gandum. Tapi sekarang ni Masya Allah, kita tengok restoran, sepanjang pengalaman saya dah duduk dengan arak ni, restoran nasi arak tu macam-macam jenis nasi. Berpuluh jenis. Allahu Akbar. Kita sini duk main nasi lemak, nasi kabu, nasi dagang. Arak ni lebih banyak lagi nasi pada kita. Baik, jangan bincang bab nasi. Kita pakat puasa 6 dulu kan. Baik, tengok ayat. Tanda yang keberapa tadi? 5 dah. Yang ke-6. Ini tanda yang ke-6. Ayat yang ke-33. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Allahu Akbar. Dalam ayat yang lepas Allah cerita tentang apa? Manusia tak mau, mu'ridun, tak mau tengok. Allah tambah satu lagi supaya mereka fikir. Dan Allah, dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dengan siang. Kalau ini pun kamu tak mau fikir juga, kita kata gunung kanang, bukit bukau tu tempat dia pergi selfie. Tapi malam siang ni apa yang kamu nak fikir? Wasyamsa wal qamara, serta matahari dan bulan yang ada depan mata kita. Kullum fi falakin yasbahun. Tiap-tiap satunya beredar, terapung-apung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Allah, tengok nota di bawah. 958, bumi beredar. Maka berlakulah malam dan siang. Matahari dan bulan juga beredar. Semuanya beredar terapung-apung di angkasa lepas menurut tempat edaran falak masing-masing yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla dengan rapinya. Tak ada lagi kita dengar aksiden. Kenapa semalam berdetem bunyi? Bulan aksiden dengan bintang contohnya. Ataupun kenapa gelap hari ni, matahari aksiden. Cuma yang ada sedikit, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan gerhana. Gerhana tu dia selisih je. Nak bagi tahu, kalaulah aksiden dua ni, gelap-gelemak dunia ni, dia gerhana sikit pun kita rasa cemas. Kerana itu kita dianjurkan supaya solat sunat gerhana. Bukannya bila nak mari gerhana beli cermin mata gerhana. La, solat al-kusuf, solat kusuf. Kita ni kadang-kadang bertukar dah. Orang suruh tolak gerhana, kita hidup beli sepek mata gerhana. Waktu 10 akhir Ramadan, orang suruh sujud pada Allah Ta'ala bersolat, dia pergi beli teropong nak tengok pokok sujud. Kita kata Masya Allah, inilah kerja manusia yang tak ada kerja. Orang suruh sujud, dia pergi cari pokok sujud. Masya Allah. Baik para jemaah sekalian, tamatlah kita 6 tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang sepatutnya menjadi punca, menjadi sebab seseorang itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu dari sudut perkara-perkara yang sudah ada di hadapan kita. Sudah ada di hadapan kita. Maka dalam ayat ini jelaslah ada 6 perkara. Tadi saya sebut waja'alna minal ma' kulla syai'in. Kulla syai'in hayy. Kami jadi daripada air semua benda yang hidup. Ada lagi firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Ayat lain pula Allah kata, aku jadikan semua benda yang hidup ni, dabbah ni, benda yang melata, yang bergerak, yang berjalan ni daripada air. Maka menunjukkan bahawa semua benda yang hidup ni, yang berjalan, melata atas muka bumi ni daripada air. Air adalah merupakan sumber asal semua benda yang hidup. Maka bagaimana kita nak taufik di antara ayat Quran suratul Hijri ayat 27, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin, iblis mari daripada api. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat dijadikan dari cahaya.
Macam mana dia kata? Dengan hadis hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah. Fa inna hadis Abi Hurairah kullu syai'in khuliqa mimma. Semua benda dijadikan daripada air. Tadi Abu Hurairah tanya Nabi sallallahu tadi, cerita kepada saya segala benda, Nabi bagi satu simpulan, kullu syai'in khuliqa mimma. Bas. Nabi kata Abu Hurairah tak usah cakap banyak. Semua benda itu dijadikan daripada air. Dalla ala anna aslan nuri wan nari al-ma. Menunjukkan bahawa asal api dengan cahaya itu mari juga daripada air. Sebagaimana anna aslat turab, asal tanah yang dijadikan Nabi Adam daripadanya juga daripada air. Maka Adam dijadi daripada tanah, tanah bercampur dengan air, turab, turab, tanah asal itu dijadi daripada air, sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Imam Habrul Ummah wa Turjumanul Quran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian, inilah yang kita kena perhatikan. Air ini sangat penting dalam kehidupan manusia, kerana itu dalam sebuah masyarakat yang menjadi keperluan besar kepada mereka air. Maka menjadi tanggungjawab pihak pemerintah, menjadi tanggungjawab pihak pemerintah mesti menyediakan air kepada rakyat dia dengan air yang bersih, air yang baik, kan? Alhamdulillah. Ala kulli hal, alhamdulillah lah. Kita nak tengok Malaysia ni, walaupun negeri kita penuh dengan air, penuh dengan sungai, tapi sungai kita sudah menjadi macam teh susu kata orang. Proses lah macam mana pun, air ini kena sampai. Pengalaman saya duduk di Arab, di Madinah, air di sana dia proses daripada laut. Dia panggil tahliyah. Tahliyah. Kalau di Jeddah tu tuan-tuan pergi, ada satu tempat dia panggil kawasan tahliyah, kawasan proses air laut diproses jadi tawar. Itu sebab air dia lebih mewah daripada kita, walaupun dia tak ada sungai, tapi dia ada laut. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, 6 dalil yang menunjukkan kepada usulun ni'am, usul nikmat kita duduk di mana, 6 dalil sebagaimana yang telah kita baca tadi. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, sekarang ini kita berpindah kepada dalil yang lain pula. Tengok ayat 34. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Dan kami tidak menjadikan seorang manusia sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup kekal di dunia ini. Tak ada siapa pun kekal dah. Maka kalau engkau meninggal dunia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Ini ada cerita lah, ada kisah. Kisah dianya puak kafir ni, oleh kerana dia benci ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Kita nak tunggulah. Natarabbasu bi Muhammadin raibal manun. Kita tunggu biar Muhammad ni matilah. Susah sangat. Mana dia nak lawan dengan Nabi, nak berhujah dengan Nabi sudah tidak mampu, kan? Sudah tidak mampu. Maka dia kata ginilah, senang, payah, kita sabar jelah tunggu dia mati. Dia ingat dia mati, dia ingat Nabi je mati, pokok dia tak mati. Nak kata apa? Kamu ingat kamu je boleh cakap, kan? Dia dalam ayat lain dia kata syairun, Muhammad ni syair, natarabbasu bihi raibal manun, tunggu dia mati. Maka Allah jawab di sini, kalau Muhammad mati, orang lain hidup ke? Kalau Muhammad mati, adakah orang lain hidup? Semua orang yang ada nyawa atas dunia ni mati belaka dah. Kan? Yang atas dunia ni mati belaka dah, kecuali yang orang zaman dulu yang belum mati lagi, iaitulah Nabi Isa alaihi salam yang sedang berada di langit dan dia akan turun di akhir zaman. Orang lain semua mati. Afa immitta fahumul khalidun, maka kalaulah engkau meninggal dunia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Tengok nota di bawah. 5959.
Kaum kafir musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunggu matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan itu mereka berharap akan lenyaplah agama Islam yang dibawanya. Muhammad mati tak ada lah. Lalu turun firman Allah Ta'ala ini menegaskan bahawa tidak ada sesiapa pun yang akan hidup dalam dunia ini selama-lamanya. Tak ada orang hidup. Tongkat langit kata orang tak ada. Kan? Ini menegaskan semuanya akan mati belaka. Tetapi agama Islam akan terus terkembang di merata-rata dunia hingga ke hari kiamat. Orang semua mati. Nabi-nabi dulu sudah wafat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri juga akan wafat. Tapi agama ini bukan hak Nabi. Agama ini Allah yang jaga. Maka dia akan terus pergi sebagaimana yang telah dijelaskan. Baiklah para jemaah sekalian. Tidak ada yang hidup lagi atas dunia ini. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang, Nabi pernah sebut bahawa tidak ada lagi orang yang ada pada saat ini akan hidup selepas 100 tahun kan. Maka di situlah para ulama mengatakan semua yang ada itu mati belaka dah. Semua yang ada itu sudah wafat. Sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alaiha mi'atu sanah wa yahayyatun yawma idzin. Nabi kata apa? Ma min nafsin manfusatil yawm. Tidak ada diri yang hidup pada hari ini, mari 100 tahun akan hidup, tak ada, semuanya mati. Maksudnya al-muradu mautul ahya al-mawjudina fi yaumihi zalik. Manusia yang hidup pada zaman itu, Nabi kata mati belaka pada qabla al-mi'at sanah. Kumpulan itu hidup. Orang lain hak generasi mari kemudian sambung pula lah. Termasuklah kerana itulah daripada hadis inilah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di antara yang awal menetapkan mati semua orang-orang yang ada pada zaman itu, termasuklah Khadir. Kita kata kita dah bincang panjang dalam surah Al-Kahfi baru ni. Sama ada dia masih hidup, maka kita milih pandangan yang mengatakan Khadir sudah tidak ada. Wallahu alam. Baik. Kita pergi lagi ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Tiap-tiap diri akan merasai mati. Allahu Akbar. Kullu nafsin makhluqatin. Setiap diri yang diciptakan, yang ada nyawa, dia akan merasai mati. Akan merasai mati. Allahu Akbar. Mati ni, macam mana kita nak rasa mati? Sudah dalam kitab yang kita baca semalam, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dia buat kepada kita gambaran suasana sakaratul maut. Dia kata kenapa orang sakit lain boleh mengaduh, boleh meratap, boleh menangis, boleh bertempik, aduh sakit. Tapi orang yang nak mati ni pakai senyap, khabar-khabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Tuan Syekh, dia kata sebab terlalu sakit sehingga tak terkata. Sakit semua sekali. Malaikat nak tarik, nak sedut nyawa keluar tu. Sakit sikit demi sikit tercabut nyawa. Mana dia kesakitan dia tu sampai tak terkata. Senyap. Allahu Akbar. Sebab itulah kita kena banyak berdoa kepada Allah. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Ya Allah, permudahkanlah urusan, ringankanlah kepada kami sakaratul maut, mati kami dalam husnul khatimah. Tuan-tuan tengok dalam kuliah kita, kuliah maghrib, insya-Allah kita sambung lagi perbincangan tentang persiapan menghadapi kematian dalam beberapa siri lagi, insya-Allah. Pada tahun di awal PKP dulu saya dah baca sebuah buku nama dia Ad-Darul Akhir, Al-Alamul Akhir, Alam Akhirat. Ada beberapa siri kuliah. Tuan-tuan boleh tengok daripada awal
persiapan nak mati sampai ke syurga, dan wal'iyadzubillah sampai ke neraka. CD-CD itu sudah ada dalam halaqah Abu Anas di YouTube dan juga di Facebook kita, Facebook yang tuan-tuan tengok sekarang, ataupun di Darut Taibah Barakah. Ada susunan CD-nya di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberi motivasi kepada kita untuk membuat persiapan ke akhirat. InsyaAllah. Baiklah para jemaah sekalian, setiap yang hidup akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Jadi Allah Ta'ala uji ni dua. Dia uji dengan senang, diuji dengan susah. Kita jangan tengok bila susah ya baru kita Allah Ta'ala uji kita. Waktu kita senang, kita kata Allah puji kita. La, kesenangan kita juga adalah merupakan ujian Allah. Tuhan nak tengok harta yang kita milik, kita bawa ke mana? Kita joli, enjoy sana sini, ataupun harta yang kita milik, kita telah kongsikan dengan orang pakai miskin, kita telah buat rumah-rumah wakaf, beli tanah-tanah yang wakaf, buat bangunan dan sebagainya, atau beri makan orang miskin, itu semua adalah merupakan menjadi aset yang besar, bekalan kepada kita nanti. Wa ilaina turja'un. Dan ingatlah kepada kamilah kamu sekaliannya akan dikembalikan. Tengok nota 960. Tiap-tiap diri akan merasai mati. Semua kita lah. Kesakitan mati telah digambarkan tadi. Dan manusia semasa hidupnya akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesusahan dan kesenangan. Kita ni biasanya bila susah baru kita rasa diuji. Bila senang kita tak rasa diuji. Na'udzubillah. Supaya ternyata sesiapa yang sabar menderita kesusahan, dan siapa yang bersyukur akan kesenangan Allah. Kemudian masing-masing akan kembali kepada Allah untuk menerima balasan sesuai dengan amal perbuatan yang telah dikerjakannya. Kita tunggulah. Setiap orang akan menerima balasannya. Baik, kita pergi kepada ayat 36. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, puak kafir ni bila dia tengok Nabi SAW, biasanya bila kafir tengok Nabi ni kufar Quraisy lah kan. Apa dia kata? Mereka hanyalah menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejekan. Muhammad, mati. Ejekan, main-main saja. Sambil berkata sama sendiri, dia perli. Inikah dia orangnya yang mencaci Tuhan-Tuhan kamu? Dia ni. Mereka berkata demikian, sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Dia tak kata apa dah. Tengok nota di bawah. Yakni bagaimana kaum kafir musyrik itu tergamak mengejek-ngejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ia mencela Tuhan-Tuhan mereka yang tidak mendatangkan manfaat atau mudarat kepada mereka. Sedang mereka sendiri kufur ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan dan panduan dari Allah yang melimpah-limpah rahmat. Jadi puak-puak kafir dia panggil mengejek, perli, main-main. Orang Kelantan kata nganyi itu makna perli lah, ejek. Zaman kita ini sama-sama kita pula. Bila kita cerita ini sunnah Nabi SAW, jangan buat macam ni, Nabi tak buat, Nabi tidak, dia perli pula. Habis orang-orang dulu yang buat lama-lama tu macam mana kita nak buat? Kita kena ingat tuan-tuan, para puan, kita sentiasa mengkaji. Agama ini duduk di atas fakta, di atas landasan yang jelas. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu Nabi mengatakan, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggal kamu di atas landasan yang bersih, putih, jelas, malam seperti siang. Tapi zaman kita ini terbalik habis dah, kan? Siang seperti malam sebab banyaknya campur aduk di antara ajaran-ajaran yang ori daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang mari daripada dimasukkan ke dalam
ajaran agama ini mari daripada luar. Baik. Ayat 37. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Dengar ni. Tuhan kata, Tuhan cerita kepada kita tentang kita. Jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru pada serba-serbinya. Allah. Gopoh. Orang kata belorak tak tu kalu. Belajarlah bahasa nampaknya pandai benar dah. Pelajar-pelajar kita ni. Belorak tak tu kalu. Maknanya gopoh tak tentu pasal. Itu sifat manusia. Nak cepat. Aku, yakni Allah akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta disegerakan kedatangannya. Jadi puak-puak kafir ni macam mana? Apa yang dia minta? Gopoh tak tentu pasal ni puak-puak dia ni. Sebab apa? Dia nak minta macam-macam lah. Nak minta ni tabiat manusia ni rukiba alal ajalah, dijadikan gopoh, nak cepat. Semua benda nak cepat kan. Kalau boleh tak semua benda tu nak kum payahkum belaka. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, jangan nak cepat, jangan nak gopoh. Aku akan tunjuk apa yang kamu nak. Jadi puak kafir mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, mana hakmu janji tu? Minta azab macam-macam. Allah kata sabar, tunggu. Azab akan mari. Tunggu mati je. Ni di antara kegopohan yang ditunjuk oleh puak kafir. Tengok ayat 38. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan kerana tabiat terburu-burunya, mereka berkata, Muhammad, mari duduk perli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Bilakah berlakunya janji azab itu? Mudah cerita azab, neraka, bangkit semula. Bila? Mata. Jika betul kamu orang-orang yang benar berkata benar. Kalau mu kata benar, tunjuklah bila tarikhnya. Ini manusia ni jenis orang yang paling kerah kepala lah. Gopoh. Sebab itu kata di para ulama, gopoh nak cepat dalam urusan dunia tidak dipuji. Tapi kalau kita nak cepat dalam perkara akhirat, dipuji. Contohnya kita tak mahu bertangguh lagi nak taubat. Sekarang juga taubat. Dalam CD kita perbincangan semalam, iaitulah tentang bagaimana manusia ini melambatkan taubat dengan sebab panjang angan-angan, banyak cita-cita. Baik, kita pergi kepada ayat 39. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui apa yang akan menimpa mereka ketika mereka tidak dapat menahan atau mengelakkan api neraka dari muka dan belakang mereka, maka mereka pula tidak diberi pertolongan. Tentulah mereka segera beriman dan tidak berkata sedemikian. Apa boleh buat? Sudah sampai di akhirat dah, nak undur balik tak boleh. Nak undur ke belakang tak boleh. Tengok nota 962. Yakni golongan kafir itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam secara mengejek-ngejek. Perli. Bila kedatang hari akhirat? Mata. Dan azab yang dijanjikan dalam Quran itu mana? Allah. Kalaulah mereka mengetahui keadaan azab yang disediakan untuk mereka dalam neraka, tentulah mereka tidak akan terburu-buru memintanya. Tapi oleh kerana dia tak yakin, dia tak percaya. Baik, ayat yang terakhir dalam CD ini, ayatnya ke-40. Tuhan kata apa? Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun.
bal ta'tihim baghtah. Tengok. Allah kata apa? Mereka tidak diberitahu masa. Jangan cabarlah. Sampai masa akan jadi. Bahkan baghtah, bahkan yang dijanji itu akan datang kepada mereka secara mengejut. Baghtah. Pom, tiba-tiba je. Fatabahatuhum ay yakni secara terus serta terus membengongkan mereka. Mari tak tahu apa dah. Maka mereka tidak akan terdaya menolaknya dan tidak akan diberi tempoh bertaubat. Wal-iyazu billah. Jadi para jemaah sekalian, setakat itu dulu perbincangan kita untuk pagi ini. InsyaAllah kita tengok apa jadi. Bagaimana Allah Ta'ala ajar kepada Nabi respon terhadap apa? Permainan yang dibuat oleh puak kafir terhadap Nabi SAW. Mari minta macam-macam, mari perli, mari orang panggil istihza, benar-benar. Maka itulah yang dikatakan. Jadi sebagai penutupnya bahawa semua kita ni akan mati dan tidak sepatutnya. Puak kafir ni duk tunggu nak suruh Nabi mati. Kata di para ulama, afa'im mitta fahumul khalidun. Kalau mau mati, adakah mereka kekal? Yufhamu minhu, difahami daripada ayat ini, la yambaghi lil insan an yafrah bi mauti ahadin. Jangan siapa gembira dengan kematian orang. Oh, mati dah, kan. Sebab apa? Sebab benda-benda dunia. Contohnya, orang ni macam munafasah lawan kita dalam projek. Dia mati, sukalah kita, kan. Kita pun mati juga. Sebagaimana kata di syair, tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabunun lastu fiha bi awhadi faqul lilladhi yabghi khilaf alladhi mada tahayya li ukhra misliha fa ka'anqadi. Dia kata mu suka sangat kalau aku ni mati, kan. Jadi mati bukan aku seorang ya, kita semua akan mati. Jadi tengoklah apa yang sudah berlaku kepada orang-orang lain. Marilah kita membuat persiapan bahawa kita juga akan mati. Saya terjemah bebas itu. Tapi kata-kata syair ini menarik, tuan-tuan. Dia banyak. Dia panggil syair zuhd. Syair zuhd menarik kita dengar. Tapi kena faham bahasa Arab lah. Kan? Sebab itulah ada setengah orang yang disuka qasidah. Tapi qasidah ni jangan duduk bergendang siang malam. Sekali-sekala orang panggil untuk hilang jemu dalam perjalanan travel, boleh kita dengar. Maka yang terakhir sebagai penutup, mimma yu'inu ala zuhdi, di antara perkara yang boleh membantu kita menjadi zuhud atas dunia ini, iaitulah kita kena perhatikan kepada hakikat kehidupan dunia. Dunia ini lorong nak pergi ke akhirat, maka kita ambillah perkara yang menyelamatkan kita di akhirat, jangan ambil perkara yang menyusahkan. Sebab tu kata ulama, halaluha hisab, haramuha azab. Yang halal bukan kena hisab, yang haram bukan sakat hisab, kena azab. Jadi kita pilih-pilihlah mana-mana yang boleh menyelamatkan kita. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Dan dalam ayat ini juga, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda, para ulama tafsir di antaranya Syekh Ibnu Katsir mengatakan bahawa Khidir alaihissalam sudah mati. Kita sebutkan Imam Bukhari, Ibnu Katsir juga telah menyebut tentang mati. Walaysa bihayyin ilal an, dia tidak ada lagi pada ini sebab li'annahu bashar. Yang hidupnya seorang dia lagi, siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Baik para jemaah sekalian, kita sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang bermula ayat yang ke-41. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.